Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Perbincangan jawapan bahagian 2 topik mesin sains tahun 6 dan buku yang akan cikgu gunakan adalah buku rantaian topikal sains tahun 6. Baiklah, soalan yang pertama. Muka surat 70 iaitu namakan mesin ringkas yang berikut. So, jelas nampak di sini ya. Yang pertama ini adalah gear. Yang kedua, memiliki satah condong dan satu permukaan yang tajam. Ini adalah baji. Yang ketiga adalah takal. Yang keempat adalah tuas. Yang kelima adalah roda dan gandar. Yang keenam adalah satah condong. Okey, ini adalah 6 contoh mesin ringkas. Namakan B, namakan mesin ringkas berdasarkan penyertaan yang berikut. Terdiri daripada suatu rod yang disangga pada suatu titik tetap yang digelar fulcrum. So bila ada fulcrum, ini mesti melibatkan tuas. Okey. Terdiri daripada roda-roda bergigi. Ingat ya, kata kuncinya bergigi disusun bersama. So, bergigi. So, ini adalah jawapan dia, gear. Soalan C, tuliskan mesin ringkas atau mesin kompleks pada tempat kosong. Yang pertama adalah gambar Raja Gunting. Gambar Raja Gunting ini adalah mesin kompleks. Seterusnya, basikal, mesin kompleks. Gear, mesin ringkas. Baji, mesin ringkas. Penebuk lubang, mesin kompleks. Dan kereta sorong juga mesin kompleks. Seterusnya, senaraikan mesin-mesin ringkas yang terdapat di dalam mesin kompleks. Untuk yang pertama, mesin penebuk lubang. Yang pertama memiliki skru, roda dan gandar. Seterusnya, pemotong kuku memiliki sistem tuas dan baji. Yang ketiga, pengacau tepung, gear, roda dan gandar. Keempat, basikal memiliki tuas, gear, skru, roda dan gandar. Okey, soalan seterusnya iaitu soalan objektif. Raja 1 menunjukkan satu mesin kompleks. Antara mesin ringkas berikut yang manakah terdapat dalam mesin kompleks di atas? Mesti ada sistem tuas dan baji. So, jawapannya adalah A, P dan Q. Raja 2 menunjukkan sebuah penukul yang digunakan untuk mencabut sebatang paku. Okey, ini ialah gambar rajahnya. Bahagian yang manakah dinamakan fulcrum? Fulcrum ini ialah titik yang tidak bergerak. Satu titik yang tidak bergerak. So, di dalam P, Q, R dan S, di manakah kedudukan fulcrum? Jawapannya adalah R. Soalan yang ketiga, Raja 3 menunjukkan satu sistem tuas. Antara alat berikut yang manakah menggunakan kelas tuas di atas? A. Penukul, B. Penyepit, C. Pembuka botol, D. Pemotong kertas. Jawapannya adalah pembuka botol. Nombor 4, maklumat berikut ialah mengenai mesin ringkas X. Ia mempunyai satu roda yang besar. Roda itu disambungkan kepada batang rod. Itu adalah
D. Roda dan gandar. Seterusnya nombor 5, antara alat berikut yang manakah menggunakan prinsip roda dan gandar? K. Kepala paip, L. Sepanar kereta, M. Pemutar skru, N. Pelayar. Jawapannya adalah K dan M. Kepala paip dan pemutar skru. Nombor 6, maklumat berikut adalah mengenai sejenis mesin ringkas terdiri daripada satu satah rata yang diletakkan dalam keadaan condong, membantu menggerakkan objek berat ke aras yang lebih tinggi. Antara mesin ringkas berikut yang manakah berkaitan dengan maklumat di atas? Ini adalah satah condong. Nombor 7, Raja 4 menunjukkan pengelasan mesin, mesin ringkas dan mesin kompleks. Mesin ringkas X, mesin kompleks Y. Antara berikut yang manakah boleh mewakili X dan Y? Jawapannya adalah B. Nombor 8, Rajah 5 menunjukkan satu sistem tuas. Bahagian tuas yang manakah yang dinamakan fulcrum? Jawapannya adalah C. Kedudukan pada R. Seterusnya nombor 9, Rajah 6 menunjukkan satu aktiviti, iaitu aktiviti menggunakan satu mesin ringkas menggunakan gunting untuk memotong. Apakah mesin ringkas yang terlibat dalam aktiviti di atas? D. R dan S, tuas dan baji. Nombor 10, Rajah 7 menunjukkan satu aktiviti iaitu mengangkat barang menggunakan kereta sorong. Antara mesin ringkas berikut yang manakah digunakan dalam aktiviti di atas? Jawapannya adalah D. Q dan S, iaitu tuas, roda dan gandar. Nombor 11, Rajah 8 menunjukkan satu sistem takal. Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai sistem takal di atas? Jawapannya adalah B, iaitu P dan S. Ia memudahkan kerja dan ia membolehkan kita menggunakan daya yang kurang untuk mengangkat beban. Nombor 12, antara mesin ringkas berikut yang manakah terdapat dalam sebuah pemutar skru? Pemutar skru. Okey, dalam pemutar skru ada baji, ada roda dan gandar. Soalan subjektif, tulis jawapan kamu pada ruangan yang disediakan. Soalan 1. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan ke atas dua sistem tuas iaitu P dan Q. So, mari kita lihat gambar rajah. Ini adalah sistem tuas P dan ini adalah sistem tuas Q. Okey. So, apa yang membezakan di sini adalah kedudukan fulcrum. Dalam sistem tuas P, kedudukan fulcrum adalah jarak fulcrum dengan beban adalah lebih dekat. Okey, berbanding dengan fulcrum, kedudukan ataupun jarak fulcrum daripada beban dalam tuas P. Okey, so jarak dia lebih jauh. So apabila jarak fulcrum dengan beban dekat, beban lebih mudah digerakkan. Berbanding dengan apabila fulcrum dengan beban jaraknya bertambah lebih jauh, menyebabkan beban sukar digerakkan. Okey, jelas di situ. Okey, tuliskan satu pemerhatian daripada penyiasatan ini. So, apa yang kamu perhatikan di sini adalah beban mudah digerakkan di dalam sistem tuas P. So, itu ialah apa yang kita nampak. Kamu boleh pilih salah satu. Okey, jadi di sini cikgu memilih untuk menyatakan beban mudah digerakkan dalam ataupun pada sistem tuas P. Okey. So jika macam di sini saya telah memilih untuk menyatakan sistem tuas P, jadi saya juga harus memberikan sebab berdasarkan sistem tuas P. So berikan sebab kerana. So bila kita beri sebab, kita mulakan ayat dengan kerana jarak fulcrum dengan ataupun dari beban dekat telah
memudahkan beban digerakkan. Okey. Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan yang berikut. Apakah yang ditetapkan? Okey, apakah pemboleh ubah yang dimalarkan di sini? Apa yang dimalarkan di sini maksudnya apa yang sama? So, kedua-dua ini memiliki berat ataupun saiz beban yang sama. So, kat sini kita boleh nyatakan di sini adalah beban. Okey, tulis beban. Okey, apakah yang diubah? Apa yang berbeza di sini? Dekat dengan jauh ini tadi adalah jarak fulcrum dari beban. Okey. Soalan 2, Rajah 2.1 menunjukkan dua jenis mesin. Yang ini ialah baji dan ini adalah takal. Apakah yang dimaksudkan dengan mesin? Okey, so very clear. Okey, apakah itu mesin? Alat atau objek? Alat atau objek yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah. Melakukan kerja dengan lebih mudah. Itu adalah mesin lebih mudah. Okey. Nombor 2, B nyatakan kegunaan dua jenis mesin ringkas ini. Apa kegunaan baji dalam kehidupan seharian kita? Iaitu memotong dan memisahkan objek memotong dan memisahkan objek. Dan apakah kegunaan takal? Kegunaan takal mengangkat objek berat dari satu tempat. Mengangkat objek berat. Objek berat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, jelas Itulah kegunaan baji dan takal. Seterusnya C, Rajah 22 menunjukkan sebuah pengetip kuku. Okey, apakah prinsip mesin ringkas yang terdapat? Ini very clear dalam pengetip kuku kita ada apa? Mesti ada baji lah, mesti ada pemotong dan kita menggunakan konsep tuas. Okey, baji dan tuas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.